Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Satu haluan, sehaluan. Apa khabar semua anak-anak? Cikgu harapkan awak semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera di rumah. Okey? Alhamdulillah, hari ini bertemu kita dalam slot Bahasa Melayu Sekolah Rendah, tuition dalam talian, tuition online, Perlis mengaji. Memandangkan hari ini merupakan pertama kali kita bersua, maka cikgu nyatakan sebuah sedikit tentang cikgu. Cikgu Nur Fazilah binti Nordin berasal dari Kedah Darul Aman. Mula bertugas di Sekolah Rendah Islam 3, Felda Cuping Perlis. Memperoleh ijazah sarjana muda perguruan Bahasa Melayu dari IPG Kota Baru. Seterusnya, cikgu menyambungkan pengajian dalam peringkat ijazah sarjana sastra pengajian Bahasa Melayu. Dan kini, cikgu dalam proses menghabiskan pengajian pada peringkat ijazah kedoktoran pengajian Bahasa Melayu di Universiti Utara Malaysia. Doakan cikgu anak-anak, semoga perjalanan dan proses pembelajaran kita berada dalam keadaan yang terbaik. Amin. Okey, sebelum kita memulakan perkongsian dan perbincangan kita pada hari ini, elok kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatika wa yashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Cikgu harapkan anak-anak bersedia dengan buku nota, pen atau pensel untuk catatan pada pagi ini. Okey, untuk hari ini anak-anak, kita akan gunakan ataupun kita akan berbincang tentang topik kata pemeri. Okey, kata pemeri. Dan cikgu harapkan pada akhir perkongsian hari ini, anak-anak dapat menggunakan kata ini dengan tepat mengikut konteks ayat yang tertentu. Okey? Okey, sebelum kita beralih kepada topik kita hari ini, kata pemeri, cikgu nak bawa anak-anak semua untuk mengulang kaji satu topik iaitu pola ayat dasar. Okey, topik ini penting sebabnya anak-anak, bila awak kuasai topik ini, pola ayat dasar ini, mudah untuk awak kuasai bagaimana kita nak guna kata pemeri dalam sesuatu ayat. Itu tujuan kita nak ulang kaji hari ini. Okey, kalau awak boleh perasan, awak boleh perhatikan, kalau awak masih ingat, tajuk ini telah awak pelajari semasa awak tahun 2. Tahun 2. Jadi nampak tak di situ pentingnya tentang pola ayat dasar ini. Sebabnya dari pola inilah yang akan bantu awak menulis ataupun menggunakan pelbagai jenis kata dalam tata bahasa Melayu. Okey? Sekarang mari ikut cikgu tonton bersama-sama.
Okey anak-anak. Kalau awak perhatikan dalam video yang cikgu paparkan tadi, awak perasan tak ada 4 pola ayat. Ada 4 pola ayat dasar. Antara yang pertamanya adalah frasa nama tambah frasa nama. Ataupun cikgu singkatkan di sini FN tambah FN. Pola yang kedua, frasa nama tambah frasa kerja. FN tambah FK. Pola ketiga, frasa nama tambah frasa adjektif. FN tambah FA. Dan pola yang keempat, frasa nama tambah frasa sendi nama. FN tambah FS. Okey. Pola ini nanti cikgu akan bawa awak mengenal serba satu nah. Okey, sekarang kita tengok pola yang pertama. Di sini cikgu paparkan contoh ayat Nur Fatimah seorang guru. Nur Fatimah seorang guru. Okey, dalam ayat ini cikgu penggalkan dia kepada 2 bahagian. Cikgu penggalkan dia kepada 2 bahagian, iaitu bahagian pertama subjek dan bahagian keduanya adalah predikat. Okey, dalam subjek ayat ini adalah frasa nama. Nur Fatimah adalah frasa nama. Manakala seorang guru adalah predikat ayat, juga merupakan frasa nama. Jadi di sini anak-anak, pola di sini adalah FN tambah FN. Okey? Sekarang tengok pola yang kedua. Encik Rosli bersenam di padang. Encik Rosli sebagai subjek adalah frasa nama dan diikuti oleh bersenam di padang sebagai frasa kerja ataupun FK nah. Bersenam adalah perbuatan, jadi di sini adalah kata kerja dan predikat ayat ini adalah frasa kerja. Pola di sini FN tambah FK. Untuk pola yang ketiga, Puan Selvi baik hati. Cikgu penggalkan kepada 2 bahagian, subjek dan predikat. Subjeknya frasa nama, FN, dan baik hati adalah frasa adjektif. Itu pola ketiga, FN tambah FA. Okey, sekarang pola keempat. Cik Siti ke pasar. Cik Siti sebagai subjek adalah frasa nama dan ke pasar sebagai predikat adalah frasa sendi nama. Pola keempat ini menunjukkan FN tambah FS. Okey, dalam paparan yang seterusnya ini, cikgu rumuskan ataupun cikgu rangkulkan keempat-empat pola ini dalam bentuk jadual. Okey, dalam jadual ini awak tengok, pola 1, 2, 3 dan 4 ini, bahagian subjeknya semuanya adalah frasa nama. FN kan? FN, frasa nama. Itu awak perlu kuasai. Awak dah tahu dah, depan tu semua frasa nama. Tetapi, di bahagian predikat ayat, dia akan berubah mengikut penggunaan kata awak. Kalau awak menggunakan macam pola pertama, seorang jururawat, dia adalah kata nama. Jadi predikat ini, seorang jururawat ini adalah frasa nama. Begitu juga dengan pola yang kedua, sedang memeriksa buku. Di sini menunjukkan perbuatan cikgu tu. Jadi di sini adalah frasa kerja. Dan begitu juga dengan pola ketiga, sungguh bijak menunjukkan frasa adjektif. Dan pola keempat, tidak ke pasar. Ke di situ merupakan kata sendi. Jadi dia bergabung dengan pasar, dia menunjukkan frasa sendi nama. Okey? Cikgu harapkan ulang kaji yang sedikit ini membantu awak untuk mengenal jenis pola ayat ataupun jenis frasa yang kita akan gunakan dalam topik kata pemeri selepas ini. Okey, sekarang tanpa melengahkan masa, kita beralih kepada tajuk kita hari ini, iaitu kata pemeri. Kata pemeri ni apa tah, anak-anak? Kata pemeri ni apa? Kata pemeri ni ada 2. Ialah dengan adalah. Ialah, adalah. Okey, untuk apa kata pemeri ni digunakan? Kata pemeri ni tujuannya kita nak memerihalkan sesuatu perkara tersebut. Kita nak menjelaskan subjek dia. Tadi guru saya. Guru tu duk buat apa? Kita terangkan pasal tu. Itulah tujuan penggunaan ialah dengan adalah. Okey. Walau bagaimanapun, penggunaan ialah dengan adalah ni mestilah sesuai dengan konteks ayat. Makna kata di sini, cikgu beritahu tadi, nak guna ialah ni kena guna ikut frasa yang tertentu. Nak guna adalah pun kena ikut peraturan dia. Kena ada frasa-frasa tertentu. Okey, sekarang kita akan pergi satu persatu. Kita mulakan dengan penggunaan ialah. Okey, ialah ini, nak
kita gunakan dia di hadapan frasa nama. Ialah kita guna dia di depan frasa nama. Kalau awak perasan di sini, awak tengok di sini paparan cikgu ini, cikgu letakkan huruf I warna merah dan N warna merah. Ini cikgu nak mudahkan awak ingat. Ialah digunakan untuk frasa nama. Cikgu gunakan formula untuk mudah ingatlah in. Ini formula cikgu lah. Andai kata guru-guru awak dah bagi tahu formula untuk awak ingat tentang kata pemeri, teruskan. Boleh guna formula cikgu awak. Andai kata yang masih belum sama-sama untuk menggunakan kata pemeri, cikgu jelaskan ataupun cikgu nyatakan di sini formula cikgu, formula in ya, ialah hadir sebelum frasa nama. Okey. Tujuan dia untuk menunjukkan persamaan. Okey, cikgu tunjukkan contoh ayat di sini. Emak ialah seorang peguam. Emak ialah seorang peguam. Okey, seorang peguam ini yang cikgu gariskan dengan biru itu adalah frasa nama. Seorang peguam adalah frasa nama orang kan, peguam kata nama. Jadi seorang peguam ini menunjukkan frasa nama. Jadi cikgu beritahu tadi ialah dia hadir di hadapan frasa nama. Jadi emak ialah seorang peguam. Itu cikgu maksudkan ialah hadir di hadapan frasa nama. Okey, contoh lain di sini. Puan Zaleha ialah guru bahasa Melayu. Guru bahasa Melayu sebagai frasa nama dan ialah itu adalah kata pemeri yang digunakan di depan frasa nama. Contoh yang kedua, agama rasmi negara ialah agama Islam. Agama Islam sebagai frasa nama dan adanya kata pemeri ialah di depan frasa nama itu. Untuk contoh yang ketiga, bunga raya ialah bunga kebangsaan negara kita. Juga merupakan frasa nama bunga kebangsaan negara kita dan hadir di depannya adalah kata pemeri ialah. Depan frasa nama adanya kata pemeri ialah. Okey? Ini yang cikgu katakan ialah. Ialah. Okey. Sekarang tengok di sini. Dalam beberapa keadaan, ialah juga boleh hadir dalam ayat tertentu yang ada kata hubung bahawa. Tadi cikgu kata ialah depan frasa nama. Betul, ialah depan frasa nama. Tetapi dalam keadaan tertentu, ialah juga boleh hadir di hadapan kata hubung. Kata hubung pun bukan semua kata hubung yang boleh adanya kata pemeri ialah ni. Hanya sebahagian. Contoh di sini ialah hadir sebelum kata hubung bahawa. Sikap nakalnya ialah bahawa dia gemar mengganggu anak dara kampung itu. Tengok penggunaan ialah di situ ada hadir bersama-sama dengan bahawa. Okey? Ialah juga hadir sebelum kata hubung yang. Kata hubung pancangan relatif yang. Okey, contoh di sini. Penulisan terbaik ialah yang sempurna. Yang ialah yang sempurna. Okey, ini contoh nah. Okey. Masih ingat kata pemeri ialah cikgu cakap tadi dia hadir sebelum frasa nama dan dalam keadaan tertentu juga dia boleh hadir sebelum kata hubung bahawa dan sebelum kata hubung yang. Ingat yang tu. Masuk dalam kepala ni, masuk dalam kepala. Okey, ini ialah. Sekarang kita nak beralih pula kepada kata pemeri adalah. Okey. Adalah hadir sebelum frasa sendi nama dan sebelum frasa adjektif. Tengok yang cikgu merahkan itu. A adalah, S untuk sendi nama, A untuk adjektif. Di sini cikgu suka menggunakan formula asal ini, ASA. Tadi ialah in, kan? Ingat kan? Kalau adalah cikgu suka menggunakan formula asal. Okey. Sekarang jom kita tengok macam mana adalah yang digunakan dalam ayat. Okey, adalah hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Tujuan dia nak ceritakan huraian dengan lebih lanjut lagi tentang satu perkara tu. Contoh, warna baju adik adalah hitam. Adalah hitam. Hitam itu adalah kata adjektif warna. Jadi di sini adalah frasa adjektif. Bila frasa adjektif, cikgu bagi tahu di hadapannya kita boleh gunakan kata pemeri adalah. Okey. Contoh yang kedua, meja yang dibeli itu
adalah daripada kayu jati. Daripada kayu jati. Cikgu letakkan garisan biru di situ. Itu menunjukkan penggunaan kata sendi daripada yang menunjukkan frasa sendi nama. Bila frasa sendi nama, cikgu bagi tarikh tadi, adanya kata pemeri adalah. Cuba ingat. Okey. Contoh-contoh lain penggunaan adalah, makanan seimbang adalah baik untuk kesihatan. Baik tu kata adjektif, baik. Baik untuk kesihatan adalah frasa adjektif dan di depannya ada penggunaan kata pemeri adalah. Yang kedua, tujuan pertandingan bercerita itu diadakan adalah untuk mencungkil bakat baharu. Untuk tu kata sendi. Di sini menunjukkan untuk mencungkil bakat baharu itu adalah frasa sendi nama. Jadi peraturan penggunaan kata pemeri adalah, cikgu kata tadi, hadir sebelum frasa sendi nama. Okey. Yang ketiga, berita itu adalah palsu. Palsu kata adjektif dan merupakan frasa adjektif di sini dan penggunaan adalah di sini. Sumbangan besar beliau adalah dari segi peningkatan ekonomi negara. Di sini adalah frasa sendi nama, penggunaan adalah di situ. Hadiah itu adalah untuk Nurul, juga frasa sendi nama. Okey. Dalam keadaan tertentu, adalah juga dia boleh hadir sebelum kata hubung untuk. Contohnya di sini. Matlamat kita adalah untuk membina bangsa yang kuat. Adalah untuk membina bangsa yang kuat. Ini penggunaan adalah ini adalah dalam bentuk ayat majmuk komplement. Okey. Dan cikgu nak bawa awak fikirkan satu perkara ini. Adalah dimaklumkan bahawa permohonan tuan tidak berjaya. Adalah dimaklumkan bahawa permohonan tuan tidak berjaya. Soalan cikgu untuk awak. Ayat ini betul atau salah? Ayat ini tidak gramatis. Sebabnya, bukannya sebab adalah tu duduk di depan. Bukan sebab adalah tu hadir di hadapan tu. Sebabnya adalah itu dia hadir bersama dengan dimaklumkan kata kerja tu. Itu yang menjadikan ayat ini tidak gramatis. Okey, cuba tengok contoh yang kedua. Adalah dengan ini diisytiharkan bahawa hari raya puasa jatuh pada hari Isnin. Adalah dengan ini diisytiharkan. Penggunaan ayat ini selalu kita dengar kan? Tapi sebenarnya ayat ini tidak gramatis. Okey? Yang sebenarnya kita boleh tukar penggunaan ayat ini kepada dengan ini dimaklumkan bahawa permohonan tuan tidak berjaya. Kita boleh tukar penggunaan ayat yang lebih gramatis, Okey, dengan ini diisytiharkan bahawa beginilah yang penggunaan yang tepat. Okey? Biasanya soalan ini juga diuji dalam ujian penilaian sekolah rendah. Anak-anak ambil perhatian. Okey. Bagaimana pula dengan contoh yang ini? Yang bawah ini. Adalah penting untuk kita berjaya dalam peperiksaan. Adalah penting untuk kita berjaya dalam peperiksaan. Soalan cikgu untuk awak. Ayat ini betul atau salah? Adalah di hadapan juga. Ayat ini betul. Sebabnya, kewujudan adalah tu, hadirnya adalah ini adalah dalam bentuk susunan songsang. Itu bezanya dengan atas tadi dengan yang bawah ini. Okey? Okey, apa tu susunan songsang? Okey, ayat adalah penting untuk kita berjaya dalam peperiksaan ni. Asalnya ayat dia bunyi macam ni. Untuk kita berjaya, untuk kita berjaya dalam peperiksaan adalah penting. Adalah penting. Dia songsangkan predikat ayat tu duduk di hadapan, duduk di bahagian subjek. Jadi dia akan menjadilah ayatnya bentuk macam ini. Ini kita ayat susunan songsang. Okey? Okey. Kita nak mengingat kembali, kita nak mengulang kaji kembali penggunaan kata pemeri ialah cikgu cakap tadi formula in, kan? Dan adalah hadir sebelum frasa sendi nama dan frasa adjektif. Cikgu suka menggunakan formula asal. Tetapi dalam keadaan tertentu, awak boleh tengok ialah juga dia boleh hadir sebelum kata hubung bahawa
dan kata hubung yang. Begitu juga dengan adalah, dia boleh hadir sebelum kata hubung untuk. Okey, nak tengok? Cuba masukkan dalam kepala. Okey. Sekarang, sebelum kita pergi kepada latih to be dan kuis selepas ini, mari kita tonton terlebih dahulu video ini. Tu dia anak-anak. Dia menjahit baju raya pun, dia pakai topi keledar. Jadi di sini cikgu nak pesan, dalam keadaan kita sekarang ni yang tidak menentu dengan penularan wabak COVID-19, cikgu harapkan kita menjaga kebersihan, jaga kesihatan, gunakan pelitup muka, kerap membasuh tangan dengan sabun dan gunalah cecair pembasmi kuman, okey? Okey, seterusnya. Di sini cikgu ada kuis. Okey, kuis. Okey, anak-anak. Di sini cikgu ada 4 huruf. Cikgu nak minta awak bentukkannya jadi satu kata. Awak boleh komen di ruangan Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Boleh komen. Kita tengok siapa yang dapat jawapan dia. Okey, pembayangan di sini, cikgu bagi ibu, bapa. Apa kata yang kita akan guna di bawah ini? Akan, bukan akan. Naka tu benda apa Kak Manja? Okey. Okey, kita tengok. Anak. Okey, anak. Okey, anak ini adalah kata nama. Kata nama. Kita tengok dalam penggunaannya dalam bentuk ayat. Pemuda kacak itu, tempat kosong, ... anak Pak Jabi. Anak Pak Jabi. Anak ini cikgu cakap tadi adalah kata nama. Jadi anak Pak Jabi ini adalah frasa nama. Frasa nama cikgu kata ingat formula in. Ni di sini in. Formula in. N. Nama. Penggunaannya ialah ke atau adalah di sini? Penggunaannya sudah tentulah ialah sebab frasa nama di sini. Okey, bersedia dengan kuis yang kedua. RMIDU. 5 huruf di sini, cikgu nak minta anak-anak buatkan cikgu satu kata. Pembayangnya sekolah. Pembayangnya sekolah. Dapat? Okey. Murid. Murid. Okey, murid ini adalah kata nama juga. Dia adalah kata nama. Okey, tengok dalam penggunaannya dalam contoh ayat ini. Fatihah, ... murid sekolah kebangsaan Parit Raja Johor. Okey, murid sekolah ni adalah frasa nama. Jadi bila frasa nama, cikgu kata ingat in. Ingat in. Jadi kita kena guna apa? Kita kena guna ialah. Kita kena guna ialah. Okey, seterusnya. Yang ketiga. Dapat teka? Pembayang yang cikgu nak bagi di sini, keluarga. Keluarga. Bermula dengan huruf A di hadapannya. A. Siapa yang kena? Mari kita lihat. Okey. Abang. Abang. Okey, abang juga adalah kata nama. Dalam ayat ini, yang cikgu merah jambukan di situ, abang sulung saya adalah frasa nama. Abang sulung saya frasa nama. Jadi, cikgu letakkan formula di hujung kanan ini, warna kotak warna kuning ini, kita kena gunakan penggunaan kata pemeri ialah sebab frasa nama. Okey. Seterusnya, pembayangnya Siti Nurhaliza. Tu dia. Siti Nurhaliza. Apa kaitan dengan Siti Nurhaliza? Okey. Dapat tak?
Okey, suaranya merdu, lunak merdu. Suaranya merdu. Okey, merdu ini kata adjektif. Kata adjektif dan di sini dalam ayat ini sangat merdu. Ni cikgu highlightkan di sini sangat merdu ini adalah frasa adjektif. Sebab dia kata adjektif, dia adalah frasa adjektif. Frasa adjektif di sini dia duduk dalam formula ni asa. Jadi kita kena guna adalah. Bagus. Okey, seterusnya LAMHA. Bentukkan cikgu jadi satu kata. Pembayang masih kata adjektif, sifat sesuatu, kata adjektif. Pembayang kedua ada kaitan dengan duit. Kaitan dengan duit. Apakah ini? Dapat tak? Ya, cikgu dapat jawapan di sini. Mahal. Mahal. Okey. Harga barang di Pasaraya Baharu itu adalah mahal. Ingat formula asa nah. Asa adalah sendi nama dengan adjektif. Asal. Okey, kuis yang terakhir untuk slot ini. Untuk bahagian ini. DAPRIAD. Ni. Mari kita teka. Daripada. Okey, daripada sahabatnya. Ini adalah frasa sendi nama. Okey, frasa sendi nama cikgu cakap dia berada dalam formula asa, asa. Jadi kata pemberi apa yang sesuai untuk ayat ini? Surat yang sampai itu adalah daripada sahabatnya. Okey. Cikgu paparkan di sini contoh soalan yang berformat UPSR. Kertas Bahasa Melayu Pemahaman bahagian B. Ini contoh yang kita boleh tengok ataupun yang mungkin boleh diuji. Walaupun tahun ini peperiksaan UPSR ditangguhkan, tetapi anak kena ingat awak masih terikat dengan pentaksiran oleh guru-guru awak. Jadi awak perlu kuasai semua topik dalam semua subjek. Okey. Ini contoh format UPSR nah. Okey, cikgu tukarkan kepada soalan ini. Betul atau salah? Cikgu masih bantu awak dengan formula di sebelah kanan ni, kotak kuning ni. Okey, sebagai rujukan supaya awak mudah ingat. Okey, bangunan tinggi itu ialah bangunan Bank Negara. Bangunan Bank Negara adalah frasa nama. Jadi, betul lah ayat yang ini. Yang kedua. Okey. Warna bendera negeri Perlis adalah biru dan kuning. Biru dan kuning kata adjektif warna. Jadi dia adalah frasa adjektif. FA. Bila FA, kita gunakan kata pemberi adalah. Betul di situ. Hadiah ini ialah untuk adik kembar kami. Untuk itu kata sendi. Jadi di sini adalah frasa sendi nama. Yang cikgu buat merah jambu tu adalah frasa sendi nama. Dia guna ialah di sini. Betul dah in tu? Betul dah asa tu? Ayat nombor 3 ni ayat yang tidak tepat. Okey, yang keempat. Jambangan bunga ini adalah daripada murid-murid tahun 6. Daripada kata sendi. Jadi ini adalah frasa sendi. Jadi penggunaannya di sini adalah. Seterusnya, Ramzan ialah abang saya. Abang saya kata nama dan penggunaan ialah. Okey, tepat. Dan seterusnya, mesyuarat itu adalah dari pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Dari pukul 8 pagi itu menunjukkan frasa sendi nama. Dan kita tengok frasa sendi nama, dia berada dalam formula asa ini. Okey, jadi kita kena gunakan kata pemeri adalah.
Okey, betul di sini ya. Okey. Ini juga yang cikgu paparkan di sini juga adalah contoh format sebenar UPSR. Format sebenar UPSR. Dia akan membantu anak-anak dalam di tahun 4 sekarang ni, yang tahun 5 sekarang ni, tahun depan awak akan mengikuti peperiksaan ini. Okey, jadi ini adalah contoh format yang adanya penggunaan kata pemeri. Okey, dalam ini muka soalan ini, pilih ayat yang betul. Dalam keempat-empat soalan ini, soalan akan diuji dengan satu soalan tentang kata pemeri. Manakala macam A, B dengan D itu kata tugas yang lain. Golongan kata yang lain. Okey, macam di sini yang A ni memperlebar, dia nak ujikan memperlebar ni. Betulkah salah? Yang ni dia nak uji kata sendi oleh kerana. Ini C ni dia nak uji, awak ingat tak? Adalah dengan pemain baharu ni. Betul ke ayat ni? Kan? Adalahkah? Ialah. Ni di sini contoh contoh. Okey. Ini juga contoh yang berformat UPSR. Ni soalan aneka pilihan. Okey. Di sini yang cikgu highlightkan di sini, yang cikgu kotakkan di sini, dia nak uji awak boleh ingat tak penggunaan kata pemeri? Ialah, adalah. Dan dia gabungkan dengan golongan kata yang lain. Ini kata kerja, memperlebarkan, salah di sini oleh sebab kata sendi. Okey, ini contohnya. Okey. Cikgu akan bawa awak semua untuk beberapa lagi contoh ayat penggunaan kata pemeri ialah dengan adalah. Tujuannya kita betul-betul nak boleh, kita nak kuasai betul-betul penggunaan ialah dengan adalah ini. Okey, seterusnya. Soalan yang kepilihan. Awak boleh teka sama-sama di ruangan komen Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Okey, nombor 1. Semua tuduhan yang dilemparkan kepada Sakinah ialah tidak benar. Ialah tidak benar. Tidak benar kata adjektif ataupun frasa adjektif. Jadi, sepatutnya dia berada dalam kelompok ini, kelompok asal ini. Jadi, di sini sepatutnya bukan ialah ni. Apa dia sepatutnya? Patutnya adalah. Okey, 1 ni salah. 2. Gunung Tahan ialah gunung tertinggi di semenanjung Malaysia. Gunung tertinggi, frasa nama kan? Kata nama. Jadi penggunaan ialah di sini betul. Yang ketiga, tujuan utama kutipan derma ini ialah untuk membina balai raya baharu. Untuk itu kata sendi. Kata sendi. Untuk membina balai raya baharu ini adalah frasa sendi nama. Bila frasa sendi nama ni, dia berada dalam kelompok ni, kelompok asal ni. Bila kelompok asal, awak kena guna adalah. Kena guna adalah. Okey, yang keempat. Kanak-kanak yang melintas jalan itu ialah anak saudara saya. Anak saudara saya. Anak, kata nama am, anak. Jadi, dia berada dalam formula in. Frasa nama. Dan penggunaan kata pemerinya ialah. Okey, di sini jawapan yang tepat 2 dan 4. Okey, seterusnya kita nak latihan hari ni, kita nak buat bentuk soalan topikal latih to be kata pemeri. Latih to be kata pemeri ialah, adalah. Itu yang kita fokuskan untuk hari ini. 1. Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 adalah Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan frasa nama dan kita gunakan penggunaan ialah yang sepatutnya di sini. Okey, yang kedua, beliau ialah anak pejuang. Okey, kata nama di frasa nama di sini penggunaan ialah. Perkara yang penting adalah untuk menghayati norma baru. Untuk di sini adalah untuk. Tujuannya ialah untuk memastikan. Untuk juga di sini. Yang sepatutnya di sini adalah ni. Adalah di sini. Okey. Seterusnya. Hadiah yang dibalut itu adalah untuk tetamu istimewa. Untuk lagi. Kata sendi di sini. Frasa sendi nama di sini untuk tetamu istimewa. Penggunaan adalah ini betul. Antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat itu ialah masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran ini frasa nama. Masalah kan? Tak nampak. Masalah frasa nama. Kita gunakan formula in. Ahli Gusti itu adalah anak didik saya. Adalah
anak didik ini frasa nama. Frasa nama. Jadi kita kena guna in. Kita kena guna in. Persembahan tarian itu ialah pada bulan Disember. Pada bulan Disember. Pada bulan Disember, frasa sendi. Frasa sendi duduk kelompok ini, kelompok asal. Jadi wajar kita gunakan kata pemberi adalah, bukan ialah. Okey, kita potong pilihan jawapan 3 dan 4. Dan kita dapat jawapan yang tepat 1 dan 2. Okey. Makanan ruja rakyat Malaysia adalah nasi. Nasi kata nama sepatutnya ialah. Laporan yang diberikan saksi itu adalah benar. Benar kata adjektif. Jadi frasa adjektif di sini. Penggunaan yang tepat adalah. Warna kesukaan adik adalah merah jambu. Merah jambu juga frasa adjektif. Jam tangan itu ialah untuk dihadiahkan kepada kakak. Untuk dihadiahkan kepada kakak. Frasa sendi. Frasa sendi di sini kita guna kelompok asal. Nah, sepatutnya di sini bukan ialah. Kita akan gunakan adalah. Jam tangan itu adalah untuk. Adalah untuk. Okey. Okey. Mari kita rehatkan minda sekejap. Kita tengok sikit video ini. Okey tak nak? Okey. Tujuan membaca adalah untuk menambah ilmu. Ini cikgu nak awak teka. Adalah untuk menambah ilmu. Adalah di sini. Betul salah? Okey, betul nah. Satu nama. Yang kedua, ialah daripada warga sekolah. Ialah daripada. Salah. Yang ketiga, adalah pada 29 Jun. Frasa sendi nama. Okey, yang keempat, perempuan berkebaya itu ialah nenek saya. Betul di sini nah. Okey. Okey. Cikgu. Okey, tarian kipas adalah tarian kebudayaan kaum Cina. Nah, adalah bukan adalah tarian. Tarian ini menunjukkan frasa nama, nah, frasa nama. Tuan Hisham adalah majikan terbaik dalam jabatan ini. Nah, majikan terbaik dalam jabatan ini. Getah yang bermutu ialah yang berkualiti tinggi. Yang di sini penggunaan kata hubung pancangan. Hajah Norma ialah seorang guru. Okey, 3 dan 4. Okey, memandangkan masa mencemburui kita, cikgu paparkan soalan di sini ya. Okey, matlamat persatuan ini adalah untuk. Okey, baju yang dibeli Anissa adalah untuk juga. Novel bertajuk Ombak Rindu adalah novel kegemaran kakak. Budak itu adalah anak penghulu kampung. Okey, 1 dan 2. Okey. Sekarang cikgu nak minta bantuan anak-anak.
Kita nak buat kuis. Kuis ini adalah kuis kuizi. Kalau dalam kelas, cikgu kebanyakannya cikgu gunakan Kahoot. Cikgu suka Kahoot. Tapi hari cikgu nak ubah sikit. Nak guna kuizi. Cikgu harapkan kalau anak-anak guna komputer, boleh minta bantuan ibu ayah pinjamkan telefon bimbit di sebelah. Ataupun anak-anak boleh keluar sekejap daripada laman ini dan cari laman Google, type Quizy dan cuba klik join a game dan masukkan kod ini. Cuba tengok 152605. Caranya sama macam Kahoot juga anak-anak. Bezanya dia platform yang lain, medium yang lain. Ni medium Quizy. Caranya sama. Okey, cuba tengok ada tak? Ada tak apa nak tolong cikgu main kuis sama-sama. Tengok ada ke tak ada ke? Tak ada, cikgu main seorang-seorang lah. Ini kod kita nah. Okey, ada, alhamdulillah. Amin Banging, selamat datang. Adra Sekolah Rendah Kebangsaan Sri Indra kan ni, SRKSI. Okey, Nuha, terima kasih. Mifza Sri Indra apa ni? Fatin SKFRM. Sila. Cikgu bagi seminit seminit. Okey. 9. Okey. Okey, Muhaimin. Daphne, Fazri, Arman, SK Kuala Perlis, Hasif Amsyar, Danish. Hasif Amsyar, cikgu tengok selalu dia masuk ni. Sekolah mana tadi? Adam Akmal. Okey. Sampai 15 kita start lah. Sampai 15 orang. Lebih. Okey, teruskan. Okey, 18, 19, 20 kita mula. Okey, cikgu mulakan anak. Cikgu mulakan. Sedia. 1, 2. Miza Sri 3. Miza Sri 3. Anak murid cikgu ni. Sri 3, Sekolah Rendah Islam 3. Stella Maris, Fatini, Adin, Hazim Syafiq. Macam anak murid cikgu ni. Maisarah 1A. Yani. Anak murid cikgu apa ni? Tak, semua boleh. Suruh Malaysia. Okey, 30 cikgu start. Okey, cuba anak-anak. Go. Pantas. Okey, bagus. Teruskan. Okey. Cikgu paparkan antara soalan yang boleh yang tak berkesempatan tu boleh tengok di paparan yang cikgu letak sini. Puan Aminah, ibu kepada Norman. Harga baju di pasar raya itu berpatutan. Encik Azman, pegawai. Pakaian yang cantik itu untuk ibu, frasa sendi nama. Guna apa? Adalah kah, ialah kah? Rumah itu rumah pusaka Datuk Jalil. Ini. Tengok paparan cikgu ni nah. Yang tak berkesempatan nak buka kuizi yang tak sempat. Okey. Buku yang dikarang oleh kakaknya. Buku itu buku. Okey. 10 soalan saja. Bunyi yang kedengaran itu dari belakang rumah nenek. Hantu. Udara yang bergerak sekeliling kita, angin. Angin kata nama. Keretanya mahal. Kita ulang kaji. Cikgu harapkan markah tinggilah. Okey, jom kita tengok. Kita ada 38 hari ni. 38. Okey. Tahniah. Tahniah. Kita dapat lihat di sini di tangga yang teratas Razki. Tahniah Razki. Yang kedua kita dapat Iyani. Tahniah Iyani. Yang ketiga kita dapat Danish SKCP.
Okey, tahniah. Okey. Oh, nombor 2. Duang Kamon SKKKG. Sekolah Kebangsaan apa ni? Okey Okey. Ada lagi? Okey. Okey, tahniah Razki, Duang Kamon, Iyani. Terima kasih Mazwin, Adin, Amar Yasin, Izzati Mardia. Besok raya. Tak, Zulaika tak raya lagi esok. Esok puasa lagi. Okey. Izzati Mardia. Adam Hakimi. Amirul. Adam Haziq. Ammar Hazim. Nurdini. Okey, sikit lagi. Izhan, Isdamia, Sri Tiga. Anak murid cikgu ni, Sri Tiga. Izhan Sri Tiga, Ifah Hanan. Oh, bagus tahniah. Okey. Okey. Tahniah cikgu ucapkan yang 100%. Okey, sekarang cikgu harapkan anak-anak semua sudah boleh menggunakan kata pemeri dengan tepat. Mengikut konteks ayat ingat ialah sebelum frasa nama, kalau adalah sebelum frasa sendi nama dengan adjektif. Okey, cikgu paparkan di sini sekejap senarai ejaan makanan tempatan. Ini cikgu harapkan selepas ini tidak ada lagi penggunaan kata yang salah ejaan yang salah. Okey, Aidilfitri, Isya, ukhuwah ejaan yang sebenar. Okey. Ejaan yang sebenar. Okey. Maka berakhirnya paparan yang tadi, pada sebentar tadi, maka berakhirlah slot kita pada pagi ini. Maka hari ini cikgu mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berpuasa. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Gunakan masa yang ada ini, masa yang lapang ini dengan sebaik-baiknya. Guna dengan sebaik-baiknya. Bawa kata pepatah, pagi tidak dibuang, senja tidak dikejar. Assalamualaikum. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.